bihi khamisah. Faqala uqtulu akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wastankarah. Okey, maksud dia, hadis diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah. Dia berkata, didatangkan seorang pencuri kepada Rasulullah SAW, maka beliau berkata, bunuhlah ia. Orang-orang yang membawanya berkata, wahai Rasulullah, ia hanya mencuri. Maka Rasulullah berkata, potonglah. Kemudian pencuri didatangkan kedua kalinya. Rasulullah berkata, bunuhlah ia. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ia hanya mencuri. Rasulullah berkata, potonglah. Kemudian si pencuri didatangkan ketiga kalinya. Rasulullah berkata, bunuhlah ia. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ia hanya mencuri. Rasulullah berkata, potonglah. Kemudian si pencuri didatangkan keempat kalinya. Rasulullah bersabda, bunuhlah ia. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ia hanya mencuri. Rasulullah berkata, potonglah. Kemudian si pencuri didatangkan untuk kali kelimanya. Rasulullah berkata, bunuhlah ia. Okey, seterusnya syarah hadis ni ialah hadis ini menjelaskan bahawa pencurian yang dilakukan berulang kali dapat dikenakan 4 kali hukuman potong. Hadis ini tidak menjelaskan bahagian-bahagian tubuh mana saja yang mesti dipotong. Namun berdasarkan Ibnu Mas'ud, bahagian tubuh pertama yang dipotong ialah tangan kanan. Pada pencurian kedua dipotong kaki kiri. Pada pencurian ketiga dipotong tangan kiri dan pencurian yang keempat dipotong kaki kanan. Berdasarkan hadis ini, seorang pencuri akan kehilangan 2 tangan dan 2 kakinya setelah mencuri keempat kalinya. Okey. Lepas tu mencuri kali yang kelima? Kena dihapuskan. Mazhab mana yang kata kena hapus? Mazhab mana yang biar? Mazhab, sekejap mazhab Hanafi ke? Sekejap. Dia ada kat belakang-belakang tu. Tak apa, awak present dulu. Ada kat belakang-belakang. Okey. Seterusnya, sekejap, relax. Okey, seterusnya hadis yang kedua. Wa akhraja min hadisi min bin Khatib nahwa wa zakara Syafi'i anna qatla fi khamisah mansukh. Dalam hadis Al-Haris bin Hatib dan Asy-Syafi'i menyatakan bahawa membunuh pada kali kelima telah dimansuhkan. Okey, seterusnya seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Ashraf. Assalamualaikum semua. Dengar Salam. Dengar. Baik. Untuk syarah hadis ni saya ambil daripada laman web daripada Syekh Muhammad bin Saleh Usman dalam kitab Bulughul Maram Ahlil Hadis wal Athar. Daripada apa yang saya dapat tentang syarah hadis untuk yang kedua ni, menyatakan bahawa membunuh pada kali kelima telah dimansuhkan. Okey, baik. Slide seterusnya. Kejap.
Tak. Tetapi kami berkata, kami tidak bergembira sehingga terbukti dan jika tidak dibuktikan, tidak perlu tuntutan pemansuhan. Dan dengan ini, tamat perbincangan mengenai had kecurian. Syekh ni juga mengatakan bahawa masih terdapat syarat-syarat yang disebut oleh para fuqaha iaitu penolakan syak. Tetapi syak itu adalah syak yang dekat, syak yang jauh. Dan kedua-duanya atas kuasa pencuri dan itulah jika orang ramai mengalami kebuluran umum dan salah seorang daripada orang itu mencuri demi menyelamatkan nyawanya, maka hukumnya tidak akan berhenti. Dan Amirul Mukminin semasa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahawa semasa kelaparan menggersyak di sini adalah kuat, iaitu pencuri ini dipaksa dan orang yang terpaksa yang mengetahui keadaannya mesti menyelamatkannya. Dia mesti menyelamatkannya kerana dia berkata sama ada pemilik wang itu tahu tentang saya ataupun tidak, dia mesti memberi saya wangnya atau untuk apa yang hidup saya akan lakukan yang lebih baik. Tetapi jika pencuri itu mendakwa dia lapar, seterusnya. Dan dia berkata, sekiranya saya tidak mencuri, saya akan mati. Adakah potongan-potongan itu akan dikeluarkan daripadanya? Tidak, kerana ini bukan kebuluran umum. Dan jika kita percaya perkara seperti ini, setiap mencuri akan berkata dia terpaksa mencuri daripada wang orang yang nafkahkannya mesti dicuri. Wajibkah ataupun ada syak wasangka orang miskin itu mencuri dari orang miskin itu berkata, aku mencuri daripadanya kerana dia tidak membelanjakan nafkah yang diwajibkan. Barang siapa yang menyediai wang tanpa pengetahuannya tentang jumlah nafkah. Rasulullah SAW berikan ke atasnya, SAW telah mengeluarkan fatwa untuk Hind binti Utbah ketika dia datang mengadu kepada suaminya Abu Sufyan bahawa dia seorang yang lelaki yang bakhil yang tidak memberikan apa-apa yang mencukupinya. Itu syarah daripada Syekh Muhammad bin Saleh Uthman yang saya cari dalam laman Al-Athar. So maksudnya kalau bukan pada Amul Maja'ah, tahun yang semua orang kebuluran, tapi dia seorang je yang kebuluran. Kalau dia mencuri, dia kena potong juga. Kalau ikutkan syarah ni, dia bergantung untuk sama ada untuk menyelamatkan nyawa dia ataupun dia sengaja mencuri. Okay, tapi kalau tengok balik tadi tu, dia seolah-olah Okey. macam sebut kata kalau dia daruratnya tu dekat dia, bukan pada keseluruhan, pada Amul Maja'ah. Mhm. So kalau dia seorang darurat, dia kena potong tangan ke tak kena? Tu saya tak tahu Ustaz. Tu ada tulis kat atas tu. Kita tengok kat muka surat sebelum tu. Yang pertama tu. Kita tengok muka surat yang atas tu. So, jika orang ramai mengalami kebuluran umur dan salah seorang daripadanya itu mencuri dan memiliki nyawanya, ia tidak akan terhenti. Apa maksud ini tidak akan terhenti? Jika orang ramai mengalami kebuluran. Terhenti maksudnya hukum tu mungkin tidak terpakai kepada pencuri tersebut. So maksudnya dia kena potong tangan ke tak? Tidak. Tidak. Betul? Ya Ustaz. Okey. So maksudnya kalau yang tak kena potong tangan tu kalau semua orang kebuluran ataupun dia seorang je kebuluran. Contohnya orang lain tak kebulur tapi pada tempoh-tempoh yang biasa, hari-hari yang biasa tiba-tiba dia mencuri. Tapi dia mencuri Itu tu sebab darurat dia dan dia minta ada makanan. Dia kena potong tangan tak? Syak dekat situ tu syak merujuk kepada Amul Maja'ah ataupun syak merujuk kepada keadaan dia darurat seorang-seorang. syak kepada keadaan dia seorang-seorang, bukan amul jamaah. Betul? Ya Ustaz. Okey. Kalau salah Kalau Ustaz katakan. tak betul lah tu. Kalau dia dah habis tempoh Amul Maja'ah, adakah dia kena ganti balik barang yang dia dah curi tu?
Amul maja'ah ni Zaman sedih. darurat lah, zaman kebuluran. Kalau sekiranya kalau ikut saya mungkin perlu diganti. Okey, Perlu betul. diganti. Maksudnya hutang dia mencuri, Dia mencuri dimaafkan. tapi dikira berhutang. Ya, tapi hutang dia tu masih kena buat lah. Dia macam kes budak kecil yang pecahkan barang. So budak tu dia tak berdosa. Tapi mak bapak dia kena ganti barang yang anak dia dah pecahkan. Ya. Okey. Okey, terus. Okey, baik. Untuk hadis yang ketiga, saya serahkan kepada sahabat saya. Okay, Assalamualaikum. Next slide. Salam. Slide. Okay, untuk hadis yang ketiga, hadis daripada Aisyah secara marfu'nya disandarkan kepada Nabi yang bermaksud barang siapa yang berdoa kepada orang yang menzalimi, maka dia telah berjaya. Okey, sedikit sebanyak biodata Al-Haris bin Sabit ni sebab dia salah seorang yang menggunakan hadis tersebut. Nama penuh beliau adalah Haris bin Sabit bin bin Ubay bin Umayyah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Amru bin Auf bin Malik bin Aus Ansari. Haris bin Sabit ni berasal dari Bani Abdu Asyal. Dan beliau melibatkan diri dalam peperangan Badar dan peperangan Siffin. Untuk mazhab seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Untuk mazhab yang beramal, yang pertama ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa pencurian kedua dipotong tangan kiri dan pada pencurian keempat dipotong kaki kanan. Al-Damiri 2004, 153 hingga 154. Okey, yang kedua pencanggahan argumentasi. Pencanggahan yang mereka gunakan di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Mus'ab Ibn Sabit yang telah dikemukakan di atas mengenai perintah Nabi SAW untuk memotong tangan dan kaki yang tersisa pada pencurian ketiga dan keempat. Okey, yang ketiga, tangan dan kaki ialah alat yang digunakan untuk mencuri, iaitu mengambil harta curian dan memindahkannya ke tempat lain. Sekalipun si pencuri telah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, tetapi ia masih memiliki tangan kiri dan kaki kanan yang membuatnya masih masih boleh untuk mencuri kembali. Okey, yang keempat, ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hambali juga mempunyai pendapat yang sama. Okey, seterusnya. Slide yang seterusnya. Okey, untuk ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa orang yang mencuri pertama kali dipotong tangan kanannya. Yang kedua, apabila ia kembali mencuri kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya. Yang ketiga, apabila ia mencuri ketiga kalinya, maka tidak dihukum dengan hukuman potong tangan kiri, tetapi si pencuri dipenjarakan. Al-Jassas. Yang keempat, dalil yang mereka kemukakan di antaranya bahawa Allah SWT berfirman, faqta'u aydiyahum dalam surah Al-Maidah ayat 38. Maksud dari lafaz aydiyahum ialah tangan kanan, al-yamin. Seperti tertera dalam bacaan Ibnu Mas'ud, faqta'u aydiyahum, dan bacaan yang sama juga didengar dari Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Ibrahim. Okey, slide yang seterusnya.
Okey. Maksud dari dalam ayat ini ialah satu tangan kanan saja. Yang kedua artinya tidak dibenarkan untuk menambahnya dengan tangan yang kiri kecuali terdapat petunjuk lain yang lebih sarih. Yang ketiga, selain itu telah ada kesepahaman mengenai hukuman potong kaki kiri pada pencurian untuk kedua kalinya. Tetapi diperdebatkan mengenai pencurian ketiga dan keempat. Yang keempat, atas dasar itu tidak dibenarkan untuk memotong tangan kiri seorang pencuri dengan tidak ada kesepahaman dan petunjuk jelas dari Nabi. Jelas sekali, pada keadaan ini tidak dibenarkan menetapkan hukuman hudud dengan tidak ada kesepahaman dan petunjuk yang sahih. Okey. Itu untuk bahagian yang mazhab lah. Okey, seterusnya saya beri kepada kawan saya untuk terangkan bahagian kritikan. Okey, untuk yang terakhir, kritikan. Yang pertama, ada kesamaan pendapat untuk memotong kaki kanan pada pencurian kedua kalinya. Yang kedua, hal ini menjadi dalil bahawa sepatutnya tangan kiri tidak dipotong lagi. Ilah pemotongan kaki kanan setelah tangan kiri ialah untuk mempertahankan fungsi kedua belah tangan. Yang keempat, demikian pula sebaliknya, ilah tidak dipotongnya kaki kiri pada pencurian yang keempat ialah untuk mempertahankan fungsi kedua kaki, di antaranya untuk berjalan. Dan yang terakhir juga dikemukakan bahawa terdapat kesefahaman untuk memotong tangan kanan dan kaki kiri pelaku hirabah dan disepakati pula untuk tidak menambah pemotongan lebih dari 2 anggota berkenaan. So itu antara kritikan dalam hadis itulah. Sekian, terima kasih. Okay, sorry. Habis dah ke? Habis dah tulisan ni? Dah. Dah. Last Okay. sekali kritikan. Okay. Kalau yang tengok yang saya baca, yang kata kalau mazhab Hanafi ni dia kata tak kena potong tangan untuk curian yang kedua, tetapi dia kena hukuman takzir. So nanti awak boleh tengok balik dalam buku ni, apa nama, I'lamul Anam. Yang saya upload tu, cuba tengok balik. Ya, faham dah. Okey, Ustaz. Okay, seterusnya kumpulan yang kelima pula. Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar tak? Boleh dengar? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, jadi kami dari kumpulan 5 terdiri daripada saya sendiri, Siti Liana binti Saharuddin, dan 3 orang rakan saya, Luqman Hakim, Nurina Elfina dan Siti Fatimah. Okey, jadi kami akan membentangkan hadis kami yang berkaitan dengan ganti rugi anggota yang dipotong, ganti rugi pencuri dan syarat al-his. Okey. Jadi sekejap. Okey, untuk hadis yang pertama, saya bacakan dulu hadis yang pertama. Okey. Wa ana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yarmu sariqu idza aqimu alaihi had rawahu Nasa'i wa bayyana annahu munqati wa qala Abu Hatim huwa munkar. Okey. Okey, hadis ni membawa maksud. Okey, L cuba next slide. Okey. Okey, jadi ini hadis, ini terjemahan untuk hadis yang saya baca tadi. Okey, yang bermaksud daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang tidak boleh didenda jika telah dijatuhkan hukuman yang telah ditetapkan ke atasnya. Diriwayatkan oleh Nasa'i yang mengatakan bahawa sanadnya terputus. Okey. Jadi hadis ni dia nak kata secara ringkasnya, kalau pelaku itu atau pencuri itu dikenakan denda ataupun kita panggil diat, dia tidak akan dihukum potong. Tapi kalau dihukum potong, maka tidak akan dikenakan denda. Okey, itu yang nak diceritakan untuk hadis yang pertama. Okey, untuk hadis yang kedua, okey, wa an Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ila anit tamril mu'allaq faqala man asaba bifihi min dhi hajatin ghaira muttahis hubnah fala syai'a alaih wa man haraja bi syai'in minhu fa alaihi al-gharamah wal uqubah wa man haraja bi syai'in minhu ba'da ayyu wiyahul jarin fabalagha samanal mijanni fa'alaihi al-qat'u ajrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahal Hakim. Okay. Jadi hadis ini bermaksud daripada Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang kurma yang masih tergantung di pohon kurma. Lalu baginda bersabda, jika orang miskin makan kurma tetapi tanpa mengambil bekalan di dalam pakaiannya, dia tidak bersalah. Tetapi sesiapa yang mengambil sebahagian daripadanya, dia akan didenda dan dihukum. Dan siapa yang mengambil daripadanya kurma itu selepas ia diletakkan di tempat yang akan dikeringkan dan harganya seharga perisai, tangannya harus dipotong. Okay, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Al-Hakim menilainya sebagai hadis sahih. Okay, apa yang dia nak sampaikan kat sini? Next tadi yang slide terjemahan tadi. Apa yang dia nak sampaikan kat sini, jika orang miskin makan kurma tapi tanpa mengambil bekalan di dalam pakaiannya, maksudnya dia tak ambil, dia tak mencuri, jadi dia tak bersalah. Tapi siapa yang ambil sebahagian daripadanya, dia akan didendakan dan dihukum. Okay, dan siapa yang ambil kurma yang dah dikeringkan, maksudnya dikeringkan tu disimpan di tempat yang khusus, dan kurma yang dicuri itu
lebih atau sama dengan harga perisai, jadi dikenakan hukuman potong. Sebab ada hadis Nabi yang mengatakan potong tangan pencuri yang mencuri apa-apa saja yang lebih atau sama dengan harga sebuah perisai perang. Hadis tu sebenarnya dia nak sampaikan berapa kadar nilai yang perlu pakai untuk dikenakan hukuman hudud terhadap pelaku tersebut. Okay. Jadi untuk hadis yang ketiga, okey, an Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu lamma amar biqata'il ladzi saraqa rida'ah fasyafa'a fi halla kana dzalika qabli an ta'tiyani bihi akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahah Ibnu Jarud wal Hakim. Okey, maksud hadis ini daripada Safwan bin Umayyah. Okay, hadis 3. Safwan bin Umayyah. Daripada Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika Rasulullah memerintahkan supaya pencuri yang mencuri jubahnya, iaitu jubah Safwan, hendaklah dipotong tangannya. Safwan ingin memohon syafaat agar tangan pencuri itu tidak dicabut ataupun dipotong. Kemudian Rasulullah berkata, mengapa kamu tidak melakukan sebelum membawanya kepadaku? Diriwayatkan oleh Ahmad, 4 imam dan Al-Hakim dan menilainya sebagai hadis sahih. Hadis ini dia nak nyatakan pencuri itu mencuri pakaian Safwan dan Safwan dan dikenakan hukuman potong tangan. Kemudian Safwan tu dia mohon syafaat kat Nabi agar tangan pencuri itu tak dipotong. Tapi Nabi kata mengapa kamu tidak melakukannya sebelum membawa padaku? Nabi maksudkan kenapa Safwan tu sendiri yang tidak menjatuhkan ataupun memaafkan perbuatan pencuri itu. Okey, itu hadis yang ketiga. Jadi itu terjemahan untuk tiga-tiga hadis. Okay. Jadi saya sambung untuk pembentang yang seterusnya untuk syarah hadis Istidlal. Minta maaf untuk biodata Abdul Rahman Auf. Okey. Okey. Seterusnya Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar tak? Dengar L. Dengar jelas Okey, seterusnya biodata Abdul Rahman Auf. Okey, beliau bernama Saidina Abdul Rahman bin Auf bin Abdul Auf bin Al-Haris, seorang ahli perniagaan atau hartawan yang zuhud dan tawaduk. Dilahirkan pada 580 Masihi, tahun selepas tahun Gajah di Mekah. Wafat tahun 32 Hijrah bersamaan 654 Masihi ketika berusia 74 tahun. Sumbangan beliau ialah menyertai peperangan bersama Rasulullah, macam perang Uhud, perang Badar, untuk menegakkan Islam, menderma sebanyak 400 dinar setiap seorang kepada 100 orang tentera Islam yang menyertai perang Badar. Menyumbangkan 200 tahil emas, 1,500 ekor unta dan 500 kuda perang untuk perang Tabuk. Seterusnya sifat peribadi beliau ialah beliau taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, pintar dalam perniagaan, zuhud dan dermawan. Keistimewaan beliau merupakan seorang jutawan yang kuat berusaha dan suka menderma. Salah seorang daripada 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga, menjadi seorang calon bagi jawab khalifah. Okay, seterusnya saya serah kepada sahabat saya dan istidlal hadis. Sebelum tu untuk pengetahuan, bahagian ini sepatutnya dibentangkan oleh Muhammad Luqman Hakim, tapi sebab ada masalah gangguan internet, dia terpaksa serah kepada Tifahimah. Okey, boleh dengar tak suara? Boleh. Boleh.
Okey, kita pergi kepada istidlal hadis yang mana ganti rugi anggota yang dipotong iaitu diat lah. Okey, saya terus kepada maksud dia dan tidak harus sama sekali bagi seorang mukmin tu membunuh seseorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja lah. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka dia wajib membayar kafarah. Maksudnya kalau dia niat dia membunuh seorang tu dengan tak sengaja tanpa niat, dia wajib kena bayar kafarah lah atau denda. Dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman dan serta membayar diah lah sebagai ganti denda ganti nyawa yang dibunuh tu lah. Okay, yang diserahkan kepada ahlinya iaitu keluarga si mati. Kecuali jika mereka sedekahkan, yakni dia memaafkan, maknanya keluarga mangsa tu lah dia memaafkan. Tapi jika ia yang terbunuh dengan tidak sengaja, iaitu daripada kaum kafir lah yang memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka wajiblah si pembunuh tu membayar kafarah sahaja dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Tapi dan jika ia adalah orang yang terbunuh dengan tidak sengaja iaitu dari kaum kafirnya adik kata perjanjian setia di antara kamu, maka mereka wajib membayar diah itulah sebagai ganti nyawa kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dalam pada masa itu juga, sesiapa yang tak dapat mencari hamba yang memerdekakannya, dia hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maknanya kalau dia tak dapat mencari seorang hamba yang untuk dibebaskan, dia kena berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Hukum yang tersebut datangnya dari Allah untuk menerima taubat, iaitu membersihkan dari kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Daripada surah An-Nisa ayat 92. Okey, yang seterusnya. Macam dia lambat pula keluar kat sini. Dah keluar ke Okey. Okey, dah keluar. Baru keluar kat skrin saya. Okey. Dan seterusnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bahawa Nabi SAW dia bersabda, sesungguhnya pembunuhan yang tidak disengajakan, yang nampaknya disengajakan dengan cabuk atau tongkat, ini dialah adalah 100 ekor unta, di antaranya hendaklah 40 unta betina dengannya dan anak-anak mereka dalam rahim mereka. Daripada surah An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i 4793. Okay, kita pergi kepada istidlal hadis yang kedua. Okay, iaitu ganti rugi pencuri iaitu diat lah. Okay, saya terus kepada maksud dia lah. Maka sesiapa yang bertaubat sudah ia melakukan kejahatan yakni curi lah itu dan memperbaiki amal usahanya, sesungguhnya Allah menerima taubatnya kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani dalam Al-Islam surah Al-Ma'idah ayat 39. Yang mana diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, hendaklah dipotong tangan kerana mencuri sesuatu yang bernilai 1/4 dinar atau lebih. Maknanya kalau dia mencuri sesuatu yang bernilai dalam harga 1/4 dinar tu atau lebih daripada tu, kena potong tangan lah. Daripada Sahih Al-Bukhari 6789. Okay, seterusnya. Okay, dalam syarat al-his atau simpanan lah. Okay, al-his ni ada simpanan barang tu lah. Okay, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dipotong tangan kerana buah yang tergantung di pohon dan untuk kambing yang dipelihara di gunung. Maka apabila mereka diambil dari kandang atau tempatnya di mana buahnya dikeringkan, dipotong tangan untuk apa sahaja yang mencapai harga perisai. Maknanya kalau apa yang dicuri itu dalam mencapai harga perisai tu, kenalah dipotong tangannya lah. Muwattah Malik buku 41 dan hudud. Okey, dan bahagian yang seterusnya diserahkan kepada sahabat saya. Okey, jadi saya sambung untuk mazhab yang beramal dengan hadis, 3 hadis tersebut. Okey, untuk hadis 1, menurut bacaan yang saya dapat dan yang saya faham, hadis 1 ni diamalkan dan dipegang oleh mazhab Syafi'i, yang mana mazhab tersebut berpandangan bahawa sekiranya pencuri tersebut telah dihukum dan turut didenda, ia seperti telah melebihi dari hukuman yang disebutkan dalam nas. Sebab hadis tadi tu kan dia cerita pada siapa pelaku ataupun pencuri yang dikenakan denda, tidak akan dikenakan hukuman. Dan pada yang dikenakan hukuman potong tidak akan dijalankan diat ke atasnya. Jadi Imam Syafi'i dia berpandangan seperti itu. Sebab kalau dua-dua hukuman dijalankan ke atas pencuri tersebut, dia seakan-akan melebihi
melebihi hukuman terhadap pencuri itu. Okay. Jadi itu untuk hadis yang pertama. Untuk hadis yang kedua, apa yang saya dapat juga, hadis kedua ni dipegang oleh mazhab Hanafi, yang mana mazhab Hanafi tidak berpendapat bahawa tidak dikenakan apa tu tidak dikenakan hukuman potong tangan apabila harta yang dicuri adalah harta yang tidak berharga atau jenis harta yang cepat rosak. Okey, apa yang dikatakan dengan harta yang tak berharga atau harta yang jenis cepat rosak ni? Okey, harta dia macam yang boleh kita dapatkan di merata-rata tempat. Macam kalau yang cepat rosak macam buah, macam kalau yang tak berharga macam rumput ke, kayu, batu, tanah dan seumpama dengannya lah. Okay. Kalau curi buah durian, jadi sebiji sampai RM400. Buah durian. Curi buah durian sebiji RM400. Black, apa nama? Blackthorn. RM300 ke RM400 ke? Kena tak? Kiranya itu dah terlebih nilai ke? Nilai dia berapa kalau berapa? Potong tangan berapa nilai dia? Rubu' dinar tu. Rubu' dinar. Nanti ada kumpulan bentang kot rubu' dinar tu nanti. Nanti kita tanya berapa ringgit kat dia orang. Okey, boleh saya teruskan ke? Boleh. Hadis ketiga. Okey, untuk hadis yang ketiga, dari menurut bacaan saya jugalah, bacaan kawan-kawan juga, ahli-ahli yang lain juga, kami tak jumpa, kami berpendapat bahawa tak ada mazhab yang betul-betul khusus yang amalkan hadis tersebut. Sebab masing-masing ada pandangan masing-masing. Tapi apa yang saya boleh cakap kat sini, previous slide. Apa yang boleh saya cakap kat sini, sebab dah terlepas. Okey, saya sambung. Okey, menurut kami tak ada mazhab yang betul-betul khusus yang amalkan hadis tersebut sebab sebab masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi secara yang boleh saya sampaikan ialah kebanyakan ulama telah mensyaratkan his tu pada harta curian dan perbuatan mencuri yang berlaku dalam his itu ataupun penyimpanan harta sahaja yang terikat dengan hukum hudud. Dan yang berlaku di luar his harta tidak terikat dengan hukuman. Okey, itu untuk hadis 3. Okey. Jadi saya teruskan untuk mentang seterusnya untuk kritikan hadis. Dengar tak? Boleh. Kita pergi kepada kritikan terhadap hadis bagi mazhab yang tak mengamalkan ni lah. Okey, kita pergi terus kepada hadis yang kedua, yang mana kalau kita tengok mazhab yang kalau yang kawan saya terangkan tadi tu untuk hadis kedua, mazhab Hanafi yang mengamalkan ni kan. Tapi untuk hadis kedua ni ada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali lah. Yang mana dia tidak ambil kira segala benda yang dikatakan cepat rosak. Kalau macam mazhab Hanafi tu, dia ambil kira jugalah barang-barang yang atau makanan yang cepat rosak seperti macam lembap tu yang cepat busuk lah orang kata tu kan. Jadi dia tidak menjatuhkan hukuman lah. Tapi kalau untuk Maliki, Syafi'i dan Hambali dia tak kira. Segala benda yang dikatakan cepat rosak dianggap juga sebagai inilah dia kena denda. Jadi harta dan makanan yang dicuri cukup nisabnya dan keadaan barang itu di tempat simpanannya hendaklah dipotong tangan. Maknanya asalkan harta dan makanan yang dicuri itu cukup nisabnya dan dalam keadaan barang itu di tempat simpanannya. Jadi dia kena hendaklah dipotong tangan lah. Jadi So kalau macam kes buah durian tadi tu, untuk hadis untuk mazhab Syafi'i ni kena potong lah kalau cukup nisab. Kalau RM400 tu cukup nisab. Kalau ikutkan kepada inilah macam ni mungkin kena potong. Okey.
Okey, kita pergi kepada hadis yang ketiga. Yang mana saya atas bacaan saya dia tiada mazhab yang khusus untuk mengamalkan dan tidak mengamalkan hadis tersebut. Maknanya keempat-empat mazhab tu dia mengamalkan lah. Hadis yang ketiga tu yang mana berkenaan dengan hirs, simpanan barangan tu lah, barangan curian tu. Tu je doktor. Terima kasih doktor. Okay, ni saya sambah sikit lah. Okey, terima kasih doktor. Susah kan baca hadis ni kan, nak tengok dalil-dalil dia apa semua. Betul doktor. Okay, so pertama sekali kita tengok dari segi hirs. Hirs ni adalah sesuatu yang berada dalam simpanan seseorang. Jadi kalau kita jumpa orang duit yang dekat tengah jalan walaupun cukup nisab, kita tak dikira sebagai mencuri. Bagi mazhab yang meletakkan syarat ada hirs. So kalau orang tu dia letak merata dan kita ambil, dia tak dikira potong tangan. Tapi tak menafikan yang dia itu akan dikenakan ta'zir. Ta'zir, kena penjara, kena hukuman ta'zir, kena ta'dib ke apa ke, itu tidak menafikan. Tetapi dari segi hudud, kena potong tangan, tidak. Okay, yang kedua, itu mazhab jumhur. Tetapi pandangan daripada Imam Ahmad, mazhab Hanbali, Ishaq bin Rahuyah, Zufar, dan juga pandangan daripada mazhab Zahiri, dia tidak mensyaratkan hirs. Maksudnya walaupun ambil duit itu cukup nisab, tetapi dia di tempat yang cukup nisab, walaupun bukan dalam simpanan sesiapa, tetap dikenakan potong tangan. Sebab dia pakai dalil ayat umum wasariqu wasariqatu. Ayat itu tidak mengkhususkan kepada ada hirs ataupun tidak. Tetapi mazhab yang kata ada hirs kena dalam simpanan itu menggunakan hadis ini sebagai sandaran. So dia ada takhsis kepada dalil umum. Okay, kemudian tentang makan buah yang busuk dengan yang tidak busuk, itu dah ada tadilah tu, saya rasa yang tu jelas. Kemudian satu lagi untuk orang yang tak nak bayar hutang. Orang yang tak nak bayar hutang, ada sebahagian pandangan mengatakan bahawa orang yang tak nak bayar hutang ataupun sengaja melambat-lambatkan hutang dan kadang dia mampu bayar pun boleh dimasukkan di dalam potong tangan. Cumanya mazhab jumhur dalam mazhab Syafi'i, kita tidak ambil pandangan itulah. Mazhab Syafi'i kita kata itu tidak dinamakan sebagai mencuri. Dan sebab mencuri itu adalah ambil harta orang, tetapi yang tidak mahu memulangkan harta orang dalam keadaan dia meminjam, sebab akadnya asalnya adalah meminjam, maka dia tidak dinamakan sebagai mencuri tetapi dinamakan sebagai mengkhianati. So khianat dengan mencuri adalah dua perkara yang berbeza. Okey, seterusnya saya jemput kumpulan keempat. Terima kasih doktor. Okey, sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kumpulan 4 ingin bertangkan. Okay, next slide. Okay, kumpulan 4. Tajuk yang pertama, hadis yang pertama ialah orang yang mengaku mencuri tanpa bukti. Wa'an Abi Umayyah Mahzumi radhiyallahu anhu qala utiya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilisin qad tarafa i'tirafan wa lam yujad ma'ahu mata'un. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ihaluka sarakta qala bala fa'ada alaihi marrataini aw thalathan fa'amara bihi faquti'a waji'a bihi faqala astaghfirillaha wa tub ilaihi faqala astaghfirullaha wa atubu ilaihi faqala Allahumma tub alaihi thalathan. Akhrajahu Abu Dawud wal lafzu lahu wa Ahmad wan Nasa'i wa rijaluhu thiqatun.
Terjemahan hadis ni ialah dari Abu Umayyah Al-Mahzumi radhiyallahu anhu, dia berkata, dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pencuri yang telah benar-benar mengaku, namun dia tidak membawa barang curiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak mengira engkau mencuri." Dia berkata, "Benar, aku telah mencuri." Beliau mengulangi 2 atau 3 kali. Lalu beliau memerintahkan untuk dihukum potong tangannya. Kemudian orang tersebut dihadapkan kepada beliau dan beliau bersabda, "Mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya." Dia berkata, "Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya." Lalu beliau bersabda, "Ya Allah, berilah taubat kepadanya 3 kali." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Nasa'i. Lafaz menurut Abu Daud, para perawinya dapat dipercayai. Sahabat tabi'in yang meriwayatkan hadis ni adalah Abu Umayyah Al-Mahzumi yang tidak diketahui nama sebenarnya. Dia merupakan salah satu penduduk Hijaz. Abu Munzir, budak Abu Zar, meriwayatkan hadis ini darinya. Apa maksud budak tu? Kita pasti. Yang lain nak bantu, apa maksud budak tu? Orang suruhan tu. Budak tu biasanya kalau bahasa Indonesia ni, hamba. Hamba. Syarah hadis ni penjelasan kalimat. Kata ikhaluka semakna dengan kata ahzanuka, iaitu aku sangsi engkau mencuri. Al-Khattabi berkata, sanad hadis ini diperdebatkan kesikahannya, dan bila hadis diriwayatkan oleh orang yang tidak diketahui, maka tidak boleh dijadikan hujah dan dasar hukum. Abu Abdul Haq berkata, Abu Al-Munzir tersebut dalam sanad hadis tidak meriwayatkan hadis darinya, iaitu Abu Umayyah Al-Mahzumi, melainkan Ishaq bin Abdillah yang meriwayatkan darinya. Tafsir hadis ni adalah dalil bagi imam, iaitu pemimpin, untuk mengingkari agar si pencuri tidak mengakui perbuatannya. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada pencuri, "Apakah engkau telah mencuri?" Dia bersabda, "Katakan tidak." Nabi katakan tidak. Ar-Rafi'i berkata, para ulama tidak mensahihkan hadis ini. Hadis ini tak sahih. Al-Ghazali berkata, sabda Nabi katakan tidak disahihkan para ulama. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini secara mauquf kepada Abu Darda yang menyebutkan, dihadapkan kepada seorang murid Nabi seorang budak wanita yang mencuri. Nabi berkata kepadanya, "Katakan tidak." Maka ia mengatakan tidak. Maka Nabi membebaskannya daripada hukuman potong tangan. Abdul Razak meriwayatkan dari Umar yang menyebutkan, dihadapkan kepada Nabi seorang pencuri. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mencuri?" Nabi berkata kepadanya, "Katakan tidak." Maka ia mengatakan tidak. Maka Nabi membebaskannya. Dan riwayat dari sahabat semuanya menunjukkan untuk bertanya, meyakinkan si pencuri apakah benar-benar telah mencuri. Hanya saja ada perbezaan ulama menyikapi pengakuan si pelaku. Okay, next. Al-Hadawiyah, Ahmad dan Ishaq berpendapat si pelaku harus mengakui sebanyak 2 kali. Seakan-akan hadis ini adalah dalil bagi mereka, sedangkan dalam hadis tidak menunjukkan hal tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar si pelaku mungkin tidak mengakui lagi sehingga terhindar dari hukuman. Kerana perawi hadis ragu-ragu apakah perbuatan tersebut diakui sebanyak 2 atau 3 kali. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, mereka mensyaratkan pengakuan itu sebanyak 3 kali. Namun mereka tidak menjadikannya sebagai pendapat mereka. 2 kelompok lagi dan
Yang lainnya menetapkan pengakuan tersebut cukup satu kali sahaja, sebagaimana pengakuan dalam masalah-masalah yang lain. Dan juga ada beberapa riwayat lain yang tidak menyebut jumlah pengakuan yang diucapkan. Hadis ini dhaif menurut Syekh Nasiruddin Albani. Itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada rakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung pada mazhab. Okey, mazhab yang mensampaikan kesalahan mencuri, ikrar pengakuan dari pesalah itu menjadi bukti kesalahannya. Ulama berbeza pendapat mengenai bilangan pengakuan. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, Hambali pula mengatakan pengakuan itu mestilah dibuat sebanyak 2 kali dalam 2 majlis yang berasingan. Tetapi jika menarik balik akuannya sebelum dihukum potong, maka terlepas dari hukuman kerana dengan menarik balik akuannya menunjukkan adanya kesamaran tentang kesahihan ikrar. Seterusnya disabitkan kesalahan sarikah dengan 2 orang saksi. 2 orang saksi lelaki yang adil tidak diterima saksi perempuan dan yang fasik. Okay, jadi kenalah hakim bertanyakan saksi itu dari segi barang-barang yang dicuri, cara kecurian, tempat, masa dan apakah hubungan antara yang kena curi dengan pencuri. Kalau saksi itu memberi keterangan yang berlainan di antara mereka, maka pencuri itu tidak boleh dihukum potong tangan. Seterusnya ulama fiqh memberi penerangan yang lebih terperinci tentang apa yang dikatakan oleh pencuri supaya pesalah dihukum potong. Maka amat sukar untuk menghukum pencuri kerana tujuannya adalah untuk menjaga kesalahan badan daripada dihukum secara salah dan supaya sesuatu kes disiasat dengan teliti. Dengan kerja ini agar sukar untuk mengenakan hukuman potong tangan. Dengan sendirinya undang-undang potongan dikenakan hanya dalam kes-kes yang benar-benar jelas. Seterusnya, pencuri hanya boleh dihukum potong jika semua ulama bersetuju dalam perkara yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh pencuri. Jika ulama tidak bersetuju, maka hukuman potong tidak boleh dijalankan kerana setiap yang dipertikaikan tidak muktamad sama-sama dan kes yang berkawan rapat boleh menggugurkan hukuman asal. Seterusnya sama kepada kritikan. Okey, kritikan terhadap hadis ini bagi mazhab yang tidak beramal dengan hadis ini. Pertama, Ahlul Al-Zahir dan satu golongan Ajli Al-Hadis mengatakan bahawa hukuman potong tangan ini dikenakan ke atas orang yang mencuri barang yang cukup nisab walaupun dia mencuri barang yang tidak dari simpanannya. Manakala kebanyakan ulama bersetuju bahawa yang dikatakan curi itu mestilah barang itu dicuri dari simpanannya. Bagaimana sabda Rasulullah, maksudnya tidak wajib dipotong tangan kerana mengambil buah yang tergantung di atas pokok. Terdapat 2 jenis tempat simpanan. Kat sini yang pertama dia jelaskan tempat simpanan yang dimaksudkan itulah. Yang pertama tempat yang dikas untuk menyimpan harta benda seperti rumah-rumah, gedung dan peti-peti. Yang kedua, penjaga seperti orang yang duduk di jalan bersama-sama dengan barangnya walaupun barang-barangnya terdedah tetapi ia dianggap dalam simpanan kerana ada penjaga bersama, yang mana Rasulullah telah memotong tangan pencuri kasut kepunyaan Safwan bin Umayyah yang diletakkan di bawah kepalanya sedang tidur di dalam masjid. Rumah-rumah dianggap tempat simpanan mestilah ditutup semua pintu dan tingkapnya. Begitu juga pencuri itu mestilah telah keluar dari rumah. Barulah dianggap mencuri yang boleh dihukum potong tangan. Jadi yang kedua, nisab barang kecurian tu, barang yang diambil itu mestilah sampai pada nisabnya. Kalau kurang daripada nisab, maka tidak boleh dihukum potong kepada pencuri mengikut pendapat jumhur ulama. Ada ulama yang tidak mensyaratkan nisab yang tertentu asalkan mencuri. Walau sedikit, sekalipun boleh dikenakan hukuman had. Di antara mereka ialah Al-Hasan Al-Basri dan Al-Khawarish yang berdasarkan kepada umumnya ayat Al-Quran lah. Maksudnya,
dan pencuri lelaki dan perempuan, maka potonglah tangan mereka. Ini antara yang berpendapat untuk menghukum potong tangan lah. Ada dua pendapat mengenai keadaan nisab. Yang pertama, pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Maliki, nilai barang yang dikenakan hukuman potong tangan ialah 3 dirham daripada perak ataupun 1/4 dinar daripada emas, berdasarkan kepada riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah telah memotong tangan pencuri marjan, makanan yang boleh menguatkan untuk berperang, yang berharga 3 dirham. Yang kedua, mazhab Hanafi. Ia berpendapat nisab curi yang boleh dikenakan potong tangan ni ialah sebanyak 10 dirham, berasaskan kepada hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, barangan itu mempunyai nilai dalam Islam. Artinya tidak diharamkan seperti khamar dan khinzir. Sebab itu pencuri kepada barang itu tidak boleh dihukum potong tangan. Begitu juga barang yang diharamkan lah. Itu ada antara kritikan terhadap hadis tersebut lah. Okey, hadis yang kedua ialah berkenaan dengan hentikan darah bekas potong. Wa akhrajahu al-Hakimu min hadithin Abi Hurairah fasaqahu bima'nahu wa qala fihi azhabu bihi faqta'uhu summa simuhu wa akhrajahu Fazzaru aidan wa qala la ba'sa fi isnadihi. Next. Terjemahan hadis ini, Hakim meriwayatkannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan hadis itu dengan makna yang sama dan di dalamnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawalah ia dan potong tangannya, kemudian bakarlah bekas, iaitu tempat yang dipotongnya. Al-Bazzar juga meriwayatkannya dan ia berkata sanadnya tidak ada yang berkomentar. Next. Syarah hadis ni, penjelasan kalimat Hakim meriwayatkan dari iaitu hadis Abu Umayyah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Bazzar juga meriwayatkannya dari hadis Abu Hurairah. Ini tafsir hadis ini dalil yang mewajibkan untuk membakar tempat tangan dipotong. Arti kata al-has adalah distreka, bekas tempat tangan dipotong agar titisan darahnya berhenti. Kerana aliran darah yang keluar dari bekas tempat potong itu akan tertutup dan berhenti. Jika dibiarkan sahaja, darah akan mengalir terus dan mungkin boleh menyebabkan kematian. Next. Hadis ini juga merupakan dalil yang menjelaskan bahawa yang berhak memerintahkan pelaksanaan hukum potong tangan dan membakar bekas tempat yang dipotong adalah imam, pemimpin. Sedangkan upah bagi al-gojo, orang yang memotong dan yang membakar bekas juga yang dipotong itu diambil dari kas negara, iaitu Baitul Mal. Dan biaya pengobatan untuk menghentikan darah mengalir itu berasal dari pelaku, kerana Baitul Mal tidak bertanggungjawab atas hal tersebut. Hadis ini marfu' yang doa menurut Syahruddin Albani. Selanjutnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, seterusnya hendaklah memotong pada sendi pergelangan tangan atau pada sendi buku lali. Selepas sendi-sendi itu dipotong, sunat menurut Syafi'i dan Ahmad direndamkan bahagian yang dipotong itu ke dalam minyak yang mendidih untuk mematikan urat-urat yang terputus dan menghentikan darah terus mengalir. Seterusnya, selepas tangan pencuri dipotong, berhati-hati supaya tidak menumpahkan banyak darah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahawa seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu dipotong tangannya dan dikalungkan tangannya di lehernya. Yang terakhir, Imam Hanbali tidak menetapkan lamanya tangan itu digantung, sedangkan Imam Syafi'i menetapkannya selama 1 jam, sedangkan Imam Malik dan Hanafi tidak menyebut gantungan tangan di leher. Seterusnya, sambung.
Kritikan terhadap hadis ini bagi mazhab yang tidak beramal dengan hadis ini. Dalam perkara ini terdapat dua pandangan ulama, iaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ia berpendapat tangan pencuri yang dipotong sunat digantung di lehernya beberapa lama sehingga menjadi pengajaran yang menakutkan orang ramai. Jadi dia tak ada pun cakap kata perlu bakar minyak, rendaman minyak ke untuk hentikan darah, tak ada. Dia cuma pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ni, dia suruh macam sunatkan gantung tempat potong tu dekat leher lah. Jadi yang kedua mengenai jumlah masa gantung, ulama di kalangan mazhab Hanbali tidak menentukan jumlah masa. Tetapi menurut ulama mazhab Syafi'i tempohnya adalah 1 jam. Yang ketiga, ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Maliki tidak langsung menyebut tentang hukum gantung tangan pencuri. Maksudnya dia tak ada pun kata yang selepas potong tu perlu digantungkan tangan pencuri tu. Itu je lah di antara kritikan yang terhadap hadis ini. Okey, jadi terima kasih kepada kumpulan yang ketiga Korang kumpulan ketiga ke keempat? Keempat. Okey. So ni sebenarnya saya saja nak bagi korang cara pembelajaran pengajian fiqh secara lain. Saja nak memperkenalkan dia kalau dalam bidang pengajian dalam bidang syariah ni, kalau kita tengok bidang fiqh, sama ada kita nak mulakan dengan pengajian matan mazhab Syafi'i ataupun kita tengok kepada pengajian fiqh muqarin yang menggunakan pandangan dahulu, pandangan mazhab. Okay, yang ni adalah perbincangan fiqhul hadis tetapi fiqhul muqarin. So dia punya cara perbahasan dia pun berbeza. Kan dia agak pening. Kan? Tapi sebab itu bila kita pengajian fiqh tu kita menggunakan tertib-tertib dia lah. Biasanya kita akan menggunakan dulu buku-buku hadis, buku-buku fiqh. Kemudian baru selepas kita tahu contoh-contoh apa isu-isu apa hukum-hukum yang ada, baru kita cari dalil-dalil yang ada. Kita tengok bagaimana kritikan. Untuk memahami perbincangan empat mazhab ni bukan satu perkara yang mudah lah. Kan? Sebab itu kita tengok macam-macam cara presentation korang ni. Okay, seterusnya saya jumpa kumpulan 3. So yang kata complicated. Bila macam tu lah. Sebab tu ulama dulu nak memahami satu hadis. Dia nak memahami banyak hadis tu bagaimana dia nak mengeluarkan hukum. Macam tu lah dia orang. Sebab tu dia bukan senang-senang untuk kita mengkritik pandangan-pandangan para ulama lah. Okay, teruskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 yang terdiri daripada 3 orang. Siti Rashidah binti Mat Siddiq, saya Rashidah binti Mat Saleh dan juga Nur Hidayah binti Jahaya. Kumpulan kami dapat tajuk hukuman pencopet dan juga pencuri buah-buahan. Okay, next. Okay, isi kandungan antaranya yang kami sediakan pengenalan, terjemahan hadis, biodata sahabat ataupun tabi'in, syarah hadis iktidal dan dari hadis, mazhab yang beramal dengan hadis, mazhab yang tidak beramal dengan hadis, kritikan mazhab yang tidak beramal dengan hadis, seterusnya yang terakhir rumusan. Okey, pengenalan. Jenayah mencuri adalah salah satu daripada jenayah yang berkaitan dengan harta. Ia tidak membabitkan kesalahan-kesalahan lain seperti kekerasan dan kecederaan seperti yang terdapat dalam jenayah-jenayah harta seperti merompak, pemerasan dan sebagainya. Next.
Okey, ni hadis yang pertama, matan hadis hadis pencopet. Yang pertama, wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala qa'ilin wala muntahabin wala mukhtalisin qat'un. Rawahu Ahmad wa arba'ah wa sahahahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban. Okey, terjemahan hadis. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, ia tiada dipotong tangan atas orang yang khianat dan tiada atas orang yang mengambil dengan cepat dan tiada atas orang yang mengambil dengan berlawan dan bergagah. Riwayat Ahmad dan Imam 4, itu hadis sahih menurut Tirmizi dan juga Ibnu Hibban. Okey, biodata. Biodata Ibnu Jabir, nama Jabir bin Abdullah bin Amru As-Salmi Al-Ansari radhiyallahu anhu, tempat lahir lahir di Madinah tahun 16 sebelum Hijriah, iaitu 607 Masihi. Suku Khazraj, nama bapa dan ibu Abdullah bin Amru bin Haram, maknya bernama Unaisah binti Anma ibnu Adi. Nama isteri Suhaimah binti Mas'ud bin Aus. Nama anak Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah. Ummu Habib Aqil bin Jabir Abdullah. Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah. Mahmud bin Jabir bin Abdullah. Tempat tinggal Madinah, Baghdad, Mesir dan Damaskus. Umur ketika wafat 94 tahun. Tempat wafat di Baghdad itu tahun 78 Hijriah, iaitu 687 Masihi. Hobinya ialah tilawah Al-Quran dan juga seorang perawi hadis lah. Juga ulama dalam bidang fiqh. Ni antara guru dia lah. Ramai guru-guru dia. Antaranya Nabi Muhammad SAW sendiri lah. Betul sahabat Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni antara golongan Al-Awwali lah. Antara guru-gurunya. Ramai lah saya kalau nak baca satu-satu ni kan. Boleh tengok kat sini. Okey, seterusnya. Okey, ni anak murid. Murid pun sama juga. Ramai. Antaranya Abdurrahman bin Jabir, Aqil bin Jabir, Abdurrahman bin Jabir, Sa'id bin Al-Musayyib. Seterusnya sampailah ke yang akhir tu, Yazid bin Shib. Okey, ramailah anak muridnya. Okey. Seterusnya saya serah kepada sahabat ya seterusnya. Untuk syarahan hadis yang pertama tadi, istidlal dari hadis pencopet daripada Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad SAW berkata, dan yang mengingkari barang yang dipinjam itu adalah khianat. Bukanlah bermakna hadis ini menafikan semua pengkhianat, tapi khusus untuk yang khianat pada mengingkari pinjaman meminjam barang, maka dipotong itu adalah ada yang menafikan pinjaman, bukan juga kepada semua khianat yang tak dipotong dalam hadis khianat selain dari dia telah berkata setengah ulama yang dikhususkan dipotong bagi yang meminjam, kemudian menipu dengan licik dengan perkataan, kemudian mengguna barang pinjaman itu dan mengingkari bila mana barang pinjaman itu diminta semula daripadanya. Dia nak pinjam, lepas tu dia tidak memulangkanlah semula. Bila berkata dia bukan dipotong kerana khianat, tetapi kerana telah bersama si pencuri itu dengan mengambil harta secara sembunyi, punya benda yang licik. Di sini banyak perbincangan ulama dan telah mensahihkan siapa yang mendengar hadis ini dan menjadi dalil bahawa tidak dihadkan orang yang khianat. Next. Yang dikendaki dengan khianat itu adalah yang disembunyikan apa yang tidak sepatutnya ada pada dirinya. Dan khianat di sini adalah yang mengambil harta orang lain secara sembunyi, serta dengan menzahirkan baginya nasihat dan penjagaan. Adapun khianat itu umum. Jadi khianat itu bukan sahaja pada harta,
pada mata pun ada khianat seperti melihat perkara yang diharamkan. Maka itu dinamakan khianat untuk mata. Adapun muntahib itu adalah pengubahan yang buruk. Olah-olah yang dikendaki di sini di sisi penguasaan kekerasan itu lebih merosakkan mukhalif, itu lebih kepada mencuri. Dan ketahuilah bahawasanya ulama itu berbeza pendapat tentang syarat berlakunya curi, penjagaan, pemagaran, pengawasan. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq juga pendapat Asir dan Khawarij bahawa tidak disyaratkan ada pengawasan baru dikira sebagai mencuri kerana ketiadaan hadis yang warid dan ayat Quran tentangnya. Next. Ada pendapat lainnya kepada disyaratkan dengan ada pengawasan baru dikira dicuri berdasarkan hadis ini yang mana mafhum lazim potong tangan bagi yang mengambil selain daripada yang ada di dalam pengawasan, iaitu tiada pengawasan apa pun ke diambil, maka kena potong tangan. Bila potong tangan maka benda itu dikira dicuri. Ini benda yang diambil secara sembunyi. Dan aku menjawab dengan mafhum ini dan ketiadaan pada kaedah yang diambil dari Al-Quran berdasarkan apa yang berlaku bila mana Nabi tidak memotong orang yang mengambil kain serban Safwan ada di bawah kepala daripada Masjidil Haram. Dan Nabi Muhammad SAW memotong tangan maksudnya yang mana telah menyimpan benda yang dipinjam. Ya, yang jelas tu dia tak potong, tapi yang menyimpan tu dia mengenakan tindakan lah. Telah berkata Ibnu Battal, pembahasan itu adalah diambil daripada pemahaman curi pada bahasa itu sah. Maka mestilah daripada petunjuk yang dijelaskan dan dijelaskan seperti disebut bahawa tidak membuka ke atas adanya pengawasan. Maka masalah seperti yang dilihat, masalah itu masalah Nabi tidak memotong dan memotong tangan pada asalnya ia tidak disyaratkan pengawasan. Next. Katakan pendapatnya yang tadi. Imam Malik mengatakan pendapatnya berdasarkan dalilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nafi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW sallallahu qata'a mijjad tamanuhu salah satu dirham. Rasulullah SAW melakukan hukum potong tangan dalam kes pencurian sebuah perisai yang harganya 3 dirham. Maksudnya kalau benda tu berbaloi, menurut Imam Malik kalau benda tu tak berbaloi, maknanya dia tak akan melakukan hukuman tu lah. Okay, next. Mazhab yang tidak beramal dengan hadis ni antaranya adalah mazhab Hanafi. Dia menetapkan bahawa nisabnya harus mencapai 10 dirham. Sedangkan menurut pertimbangan mazhab Syafi'i, jumlah yang harus dicapai adalah 1/4 dinar. Menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahawa hal yang dijadikan standard dalam menjatuhkan penalti hukuman potong tangan atau pencuri adalah 1/4 dinar atau wang barang seharga 1/4 dinar hingga lebih. Maknanya sekiranya berlaku kecurian ke benda yang pengkhianatan tu, berbaloi nak potong tangan tu dengan apa kesalahan yang dilakukan. Kalau benda tu tak berbaloi, maknanya tidak akan dilakukan hukuman tu. Next. Okey, mazhab yang tidak beramal dengan hadis tersebut ini beramal dengan hadis dalil ini yang dijadikan pegangan dalam hal ini adalah sebuah hadis yang diketengahkan oleh Syaihan, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Az-Zuhri dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqta'u yadu sariqu fi rub'ain dinari fasa'idan." Tangan pencuri dipotong kerana mencuri 1/4 dinar atau sesuatu yang senilai dengannya atau berupa barang yang senilai dengannya hingga selebihnya. Macam yang saya cakap tadi lah, apa tindakan yang dilakukan berbaloi. Tidak melakukan hukuman tu dengan tindakan yang melulu. Okay.
kritikan mazhab yang tidak beramal dengan hadis pencopet, maka barang siapa yang mencuri seharga salah satu dari keduanya atau yang senilai dengannya dikenakan hukum potong tangan kerana berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Adik Aisyah radhiyallahu menurut satu lafaz dari imam yang mensemurkan Siti Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taqta'u fi rabi' wa la taqta'u fi ma wa adna min dhalik." Lakukanlah hukuman potong tangan kerana seperempat dinar. Jangan kalian lakukan potong tangan kerana mencuri sesuatu yang lebih rendah dari itu. Dahulu nilai seperempat dinar adalah 3 dirham kerana 1 dinar sama dengan 12 dirham. Menurut lafaz Imam Nasai disebutkan seperti berikut. Taqta'u yadu sariku fi madun duna samani al-mijani. Qila li Aisyati ma samanul majan. Qalat rabu'u dinar. Jangan mencuri tidak boleh dipotong kerana mencuri sesuatu yang harganya lebih rendah daripada harga sebuah tameng. Ketika ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu tentang harga sebuah tameng di masa lalu, dia menjawab seperempat dinar. Okay, saya serahkan kepada sahabat saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya saya pergi kepada hadis pencuri buah-buahan. Hadisnya wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la qata'a fi thamarin wa la kasarin rawahu al-mazkurun wa sahahu aidan Tirmizi wa Ibn Hibban. Dia tak gerak. Cik Doktor. Okey, untuk terjemahan hadis pencuri buah-buahan tadi, dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu telah mendengar aku akan Rasulullah SAW bersabda, ia tiada potong tangan pada mengambil buah dan tiada pada umbut. Hadis ni telah diriwayatkan, hadis ni adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibn Hibban. Okey, inilah contoh yang disebut sebagai umbut tamak atau mayang tamak tadi dah. Okey, seterusnya. Okey, untuk syarah hadis ataupun istidlal daripada hadis pencuri buah-buahan tadi, daripada Rafi' bin Hudaj radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dipotong orang yang mencuri buah dan mayang kurma, iaitu minyak yang ada pada tengah-tengah batang kurma, seperti dalam kitab Nihayah yang diriwayatkan seperti yang tersebut Imam Ahmad dan 4 imam yang lain lah. Okey, hadis ni ialah hadis yang disahihkan oleh Tirmizi dan Ibn Hibban. Okey, berkata lagi At-Tahawi, hadis ini diterima oleh umat, yakni selalu membawa makna sahih. Tamar, iaitu buah kurma umum yang mewakili semua jenis kurma. Adapun katara itu adalah bahagian tengah batang kurma seperti disebut dalam Nihayah. Dan hadis ini menjadi dalil bahawa tidak boleh dipotong ataupun dikenakan hukuman hudud bagi pencuri tamar dan katara. Dan secara zahirnya sama ada ketika tumbuhnya atau selepas dipotong daripada pokok. Dan inilah yang dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Okay, berkata dalam Nihayah Mujtahid, telah berkata Imam Abu Hanifah, dia kata tidak dipotong pada makanan, maksudnya tidak dipotong tangan tadi pada jenis makanan dan pada yang asalnya harus seperti sembelihan, kayu bakaran dan rumput-rumput tumbuhan hijau. Dan asalnya pada melarang potong, yakni hukuman hudud tu pada makanan buah rutab iaitu kurma berdasarkan hadis Nabi di atas. Okey, seterusnya di sisi jumhur ulama bahawasanya
dipotong, yakni hukuman hudud bagi semua benda yang jaga sama ada pada asalnya benda tu hanyalah lebihan ataupun sisa, atau benda tu yang dipotong sama ada pada asalnya benda tu perkara yang harus seperti rumput dan lain-lain atau tidak harus. Seterusnya telah berkata pada keumuman ayat dan hadis yang warid itu adalah pada pensyaratan jumlah pemilikan, yakni hadis daripada Abi Umayyah Al-Makhzumi iaitu nisab adalah 1/4 dinar atau 3 dirham. Maka bila barang yang dicuri itu melebihi 1/4 dinar atau 3 dirham, maka barulah boleh dihukum mencuri yang dikenakan hudud tadilah, hukum potong tangan. Adapun jika tak cukup 1/4 dinar ataupun 3 dirham tadi, maka tidak dikenakan hukuman potong tangan. Adapun hadis yang dibincangkan di atas yang saya sebut tadi telah berkata Imam Syafi'i. Dia kata ini adalah terkeluar daripada sesuatu adat ahli Madinah yang tidak menjaga, yakni tidak menjaga kebun tadi dengan membuat dinding. Dinding tu macam pagar lah. Maka ditinggalkan potong ataupun hukuman hudud tu bila dia curi. Contoh kalau kebun tu tak ada pagar, kalau ada orang curi, maka tidak dikenakan hukuman hudud kerana ketiadaan menjaga. Kalau ianya yakni kebun tadi dijaga dengan dia buat dinding atau pagar, maka kalau berlaku kecurian juga, orang yang mencuri tu akan dihukum potong tangan ataupun dikenakan hukuman hudud. Okey, mazhab yang beramal dengan hadis pencuri buah-buahan tadi iaitu mazhab Hanafi. Hadis ini menjadi dalil bahawa tidak boleh dipotong tangan tadi bagi pencuri tamar dan kasara. Dan secara zahirnya sama ada ketika tumbuhnya atau selepas dipotong daripada pokok tadi. Okay, berkata dalam dalam Nihayah Mujtahid telah berkata Imam Abu Hanifah tadi tak dipotong iaitu tidak dikenakan hukuman hudud lah pada makanan yang saya sebut tadi lah, seperti tadi. Seperti sembelihan, kayu bakaran, rumput-rumput tumbuhan hijau, dan asalnya pada melarang potong ataupun hukuman hudud tadi pada makanan buah rutab iaitu kurma berdasarkan hadis Nabi di atas. Okay, seterusnya mazhab yang tidak beramal dengan hadis pencuri buah-buahan dan beramal dengan hadis lain iaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Okay, untuk benda-benda yang tersebut sememangnya mempunyai nilai sebagai harta yang dijaga dan dipelihara oleh manusia menurut syarak. Oleh itu adalah wajar hukuman potong tangan yakni hudud tadi dikenakan jika ia dicuri dari jagaan ataupun simpanan manusia dalam hirs dan nilainya sampai kepada nisab. Okay, kritikan daripada mazhab yang tidak beramal dengan hadis pencuri tadi, yang mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tadi, dia kata adat ahli Madinah, penduduk Madinah yang tak jaga kebun tadi, dia tak buat pagar tadi yang saya sebut tadi, maka tidak dilaksanakan hudud kerana dia tak jaga kebun dia tadi. Manakala jika kebun tadi dibuat pagar ataupun kebun tadi, contoh kebun kurma tadi dibuat dinding, kalau ada berlaku kecurian maka akan dikenakan hukuman hudud ataupun potong tangan. Okey, itu sahaja doktor daripada kumpulan kami. Terima kasih. Okey, sama. Okey, satu lagi mungkin saya nak ni lah, kalau kita tengok dalam ada satu perbincangan tentang ulama bincang tentang orang yang melewatkan bayar hutang. Yang satu dia kata dia kena potong tangan sebab dia sengaja melewatkan hutang. Satu lagi dia kena potong tangan sebab orang yang melewatkan hutang itu dia itu juga dalam masa yang sama adalah pencuri. Maksudnya dia dipotong tangan tu bukan sebab dia melewatkan hutang, tetapi dia tu ada satu lagi perbuatan dia yang lain yang dia mencuri. Sebab itu kalau kita tengok ulama bincang, bila kita jumpa satu-satu hadis yang sahih, kita kena tengok hadis tu memang hadis sahih, tapi bagaimana kefahaman daripada hadis tersebut tu yang jadi kita kena tengok kan. Dia hadis sahih tetapi dia ada takwilan-takwilan yang kita tak faham, yang ulama bincang yang susah untuk kita faham. Sebab itu pengajian-pengajian fiqh ni dia ada dua jenis kan. Ada orang dia suka cara hadis kan, yang dia agak berat kan. Ada orang dia suka cara buku-buku fiqh yang direct terus kepada perbincangan hukum hakam,
Yang mana ulama itu memberikan pandangan hukum hakam itu sebenarnya ada dalil-dalil yang telah dia gunakan, yang kita faham ataupun yang kita tak faham. Kan? Ini sajalah saya nak bagi pendedahan dekat korang. Susah sebenarnya kalau nak merujuk kepada hadis direct ni. Okay, seterusnya, kumpulan kedua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya, Doktor? Boleh. Okey, kami daripada kumpulan 2 dan ahli terdiri daripada saya sendiri, Halimah binti Ramli, Muhammad Azlan bin Anas dan Nur Amirah Husna. Tajuk hudud iaitu hukuman mencuri. Yang pertama ialah menyelamat ataupun syafaat kepada pesalah hudud, dan yang kedua ialah penghutang yang membayar hutang. Berikut ialah saya teruskan. Saya teruskan dengan matan dan terjemahan hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atashfa'u fi haddin min hududillah thumma qama faqataba faqala ayyuhan nas innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu wa idza syaraqa fihimus dha'ifu aqamu alaihi haddan muttafaqun alaihi wa lafzu li Muslim wa lahu min wajhin akhar an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat amra'atun tasta'irul mata'a wa tashhaduhu fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqat'i yadiha. Terjemahan hadis ialah untuk hadis pertama iaitu larangan menyelamat ataupun syafaat kepada pesalah hudud. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apakah kamu akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman daripada hukum-hukum telah ditetapkan Allah? Kemudian baginda berdiri dan berkhutbah. Baginda bersabda, wahai umat manusia, sesungguhnya kaum sebelum kalian binasa kerana jika ada seorang terpandang ataupun dengan kata lain terhormat di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman padanya. Muttafaq alaih dan lazahnya menurut Muslim. Untuk hadis yang kedua iaitu penghutang yang enggan membayar hutang. Menurut riwayat dari jalan lain bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang perempuan meminjam barang lalu memungkirinya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk memotong tangannya. Seterusnya saya kongsikan penjelasan kalimah. Atashfa'u yang bermaksud adalah Usama bin Zaid, fi haddin iaitu menolak dijauhi hukuman dan menghentikan pelaksanaannya, asyarif orang yang terhormat dan mempunyai kedudukan, tajhaduhu iaitu mengingkari. Saya kongsikan biodata sahabat. Ini saya kongsikan secara ringkas je lah Doktor. Biodata Sayyidatina Aisyah iaitu ilmuwan wanita terunggul. Nama penuh Sayyidatina Aisyah ialah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Kita semua maklum Aisyah ni mempunyai gelaran Al-Humairah iaitu bererti putih kemerah-merahan. Nama bapa iaitu Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amir, dan nama suami ialah Muhammad bin Abdullah iaitu Rasulullah SAW. Jadi saya teruskan kepada sumbangan lah sebab kalau nak terangkan banyak juga ni. Sumbangan Sayyidatina Aisyah di dalam bidang hadis terutamanya iaitu yang pertama, banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Beliau telah meriwayatkan tidak kurang daripada 1210 hadis. Dan seterusnya ialah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang ramai. Dalam bidang tafsir Al-Quran pula, Sayyidatina Aisyah dia memperkayakan bidang tafsir Al-Quran iaitu sering dijadikan tempat rujukan para sahabat. Dan dari segi kewanitaan,
Sayyidatina Aisyah ni memberi fatwa tentang agama terutamanya yang berkaitan dengan kewanitaan. Dan Sayyidatina Aisyah juga ialah seorang pejuang Islam yang bersama-sama Rasulullah SAW dalam beberapa peperangan menentang musuh Islam. Seterusnya saya serahkan pada sahabat saya Azlan. Seterusnya saya pergi kepada syarah dan istidlal daripada hadis. Okey, sebelum tu hadis ini berkenaan dengan tentang kes pencurian yang telah dilaporkan. Pada permulaan hadis ini yang terdapat dalam Sahih Bukhari, iaitu kaum Quraisy, dia orang merasa bimbang terhadap seorang wanita daripada Bani Makhzum, iaitu daripada kaum mereka sendiri, berkenaan dengan apabila wanita tersebut disabitkan mencuri dan disabitkan juga dengan dipotong tangan. Lalu mereka berasa takut ataupun tak berani nak mengadu kepada Rasulullah, dan mereka meminta kepada Usamah bin Zaid, iaitu cucu angkat Nabi SAW. Dan lalu Usamah bin Zaid ni disampaikan kepada Rasulullah berkenaan dengan itulah tentang keringanan dalam kes hudud. Lalu Rasulullah bersabda dan bertanyakan kepada Usamah, "Wahai Usamah, apakah kamu hendak menolong seseorang supaya hukum hududnya digugurkan?" Okay. Dalam pertanyaan Usamah ni, dia seolah berkenaan dengan pertanyaan mengingkari hukuman hudud, dan Usamah ni tahu bahawa hudud perlu dilaksanakan apabila telah dilaporkan kepada hakim ataupun masa tu, iaitu pada zaman tu adalah Rasulullah lah. Apabila sudah disampai kes hudud kepada hakim, perlu dilaksanakan, tak ada kompromi. Okey, seterusnya kemudian baginda bangun dan memberi khutbah. Ini berkenaan dengan hadis berkenaan dengan tentang keadilan lah, di mana kaum sebelum kamu binasa kerana adanya orang berpangkat dan berpengaruh ataupun terhormat mencuri, mereka membebaskan. Okay, dan jika ada orang yang lemah ataupun orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum terhadapnya. Maksudnya kat sini dalam hukuman hudud tiada pilih kasih terhadap seseorang lah. Tak kisahlah dia pangkat bangsawan ataupun dia orang-orang yang lemah. Okay, dalam hukuman potong tangan bagi pencuri, tidak harus ditangguhkan pelaksanaannya atau diberhentikan. Ini merupakan prinsip yang telah disepakati oleh ulama. Okey, berkenaan dengan hadis kedua, berkenaan dalam matan, iaitu ada seorang perempuan yang meminjam barang lalu memungkiri, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk dipotong tangan. Okey, dekat sini ada perbezaan pendapat, di mana ulama berpendapat bahawa wanita dipotong tangannya disebabkan perbuatannya telah mencuri. Dan berkenaan dengan pinjaman tu pula, dia hanya sekadar menceritakan kronologi berkenaan dengan penyebab dipotong tangan. Okey. Selain itu juga dalam hadis tersebut, dia berkenaan dengan Imam Bukhari menambahkan satu bab makruh meminta keringanan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah apabila sudah dilaporkan kepada hakim. Di mana dalam kitab ni juga, ada hadis ni juga ada disyarahkan tentang jika dalam satu kes pencurian, apabila ada dua orang bertelingkah tentang pencurian, jika sebelumnya maksudnya kes tersebut belum dilaporkan kepada hakim, kalau seseorang itu dia nak memaafkan ataupun dia nak gugurkan hukum hudud sebelum tu, maksudnya ada ulama berpendapat dia dibolehkan berdasarkan hadis riwayat hadis Safwan bin Umayyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim, berkenaan dengan kisah seorang yang serbannya dicuri, lalu kemudian agar orang tersebut meminta agar pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Maksudnya kes tu dah dilaporkan, tapi dia merasakan dia nak pencuri tersebut dihindari daripada dipotong tangan. Okey, lalu Rasulullah bersabda, halala qabla an ta'tiyani bihi.
Okay. Kenapa ataupun mengapa kamu tidak lakukan sebelum membawanya kepadaku? Okay, maksudnya perbuatan untuk memaafkan pesalah tadi, maksudnya Nabi menyoal kenapa tak memaafkan, kenapa tak lakukan sebelum membawanya kepada Nabi. Okay, seterusnya berkenaan, dalam riwayat yang lain berkenaan dengan larangan ini, daripada jarul lain iaitu secara jelas daripada Habib bin Abi Thabit, anna Nabi qala ili Usama lamma syafa'a fiha la tashfa'a fil hududa iza intahat ilayya falaysa laha matrak. Bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Usama tak kala dia memberi pembelaan terhadap wanita itu, janganlah engkau memberi pembelaan dalam perkara hudud, kerana bila hukum hudud telah disampai kepadaku, maka tidak ada peluang. Hadis ini dikuatkan lagi dengan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya secara marfu'. Ma'afal hududa fi ma bainakum fama balaghani min hadin faqad wajib. Maafkanlah permasalahan yang berkaitan dengan hukuman hudud di antara kamu, kerana hukuman apa pun kalau sudah dilaporkan kepadaku, maka itu sudah wajib dilaksanakan. Ini antara hadis-hadis yang lain yang menguatkan hukum mengharamkan meminta keringanan. Yang seterusnya ialah siapa yang menghalangi dan tidak terlaksananya ketetapan hukum Allah, maka ia melanggar perintah Allah. Dan seterusnya yang diriwayatkan adalah Al-Qudni dari Az-Zubair, yang bermaksud maafkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum hudud di antara kamu, kerana hukuman apapun kalau sudah dilaporkan kepadaku, maka itu sudah wajib dilaksanakan. Ini antara hadis-hadis yang menguatkan bahawa larangan meminta meringankan setelah kes tersebut sudah dilaporkan kepada hakim ataupun penguasa. Seterusnya berkenaan dengan mazhab, saya serahkan kepada Amira. Saya akan sambung mazhab yang beramal dan tidak beramal dengan hadis dan hadis yang lain yang digunakan. Jumhur ulama bersepakat mengharamkan meminta menyelamat ataupun syafaat kepada pesalah hudud yang telah dibawakan kepada hakim. Dan ada jumhur ulama juga beramal dengan hadis tersebut dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Tetapi majoriti ulama mengatakan hukuman potong tangan tidak berlaku ke atas orang yang mengingkari barang pinjaman. Dan ini termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Slide seterusnya. Bagi hadis yang berkaitan enggan memulangkan pinjaman jika barang itu melebihi 1/4 dinar wajib dipotong tangan, telah diterima oleh mazhab Anbali, iaitu Imam Ahmad, mazhab Zahiri dan Ishaq Rahwahi. Mereka berpendapat bahawa hadis tersebut jelas menunjukkan maksud bahawa Rasulullah menghukum potong tangan bagi peminjam yang ingkar. Alasan mereka berpendapat dengan dalil hadis dari Abdul Razak dengan sanad yang sahih daripada Abu Bakar bin Abdul Rahman secara mursal, menerangkan bahawa ada seorang wanita datang sambil berkata, si fulana ada meminjam perhiasan. Setelah dipinjamkan, barang itu tidak kelihatan lagi. Ketika ditanya tentang keberadaan barang itu, dia menafikan kalau dia meminjam perhiasan. Orang yang memberi pinjaman itu pun segera mendatangi Rasulullah dan baginda memanggil perempuan yang meminjam barangan itu. Perempuan itu berkata, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak ada meminjam apa-apa daripadanya. Baginda bersabda, datangilah rumahnya dan kamu akan menjumpai barangan itu ada di tempat tidurnya. Mereka segera mengambil barang itu dan akhirnya wanita yang meminjam itu dipotong tangannya. Jumhur ulama berpendapat seseorang tidak boleh dihukum potong tangan kerana mengingkari pinjaman, kerana ia dikategorikan sebagai pengkhianat.
Mazhab Maliki beramal dengan hadis ini. Potong tangan tidak dikenakan jika hutang itu belum sampai tempoh dibayar balik ataupun si berhutang itu bukanlah orang sengaja tidak mau membayar hutang atau menafikan hutangnya. Enggan memulangkan pinjaman tidak disebut sebagai pencuri. Selain itu, di dalam hadis wanita makhzum itu menggunakan perkataan mencuri. Hadis ini diriwayatkan daripada suku sahabat Aisyah, Jabir dan lain-lain. Mereka mengatakan kisah potong tangan yang enggan memulangkan pinjaman tidak menunjukkan bahawa potong tangan itu dilaksanakan kerana menolak untuk memulangkan barang itu. Sebaliknya, ini sekadar menggambarkan sifat perempuan itu dan dalil mereka adalah hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bersabda, orang yang berkhianat, orang yang merampas dan orang yang mengambil sesuatu dengan cara pukau tidak mesti dipotong tangan. Diriwayat oleh Imam Ahmad dan Al-Arba'ah dan dinilai sahih oleh Al-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Kritikan terhadap hadis ini bagi mazhab yang tidak beramal dengan hadis ini. Di sebahagian ulama berpendapat riwayat hadis tersebut berstatus syaz. Berkenaan barang pinjaman hanya sekadar menceritakan kronologinya sahaja, bukan penyebab dipotong tangan. Tujuan mengangkat hadis ini adalah untuk menjelaskan larangan memberi bantuan atau syafaat kepada pasalah hudud dan mengingkari pinjaman itu termasuk dalam golongan perkhianat, bukan mencuri. Dan penutup pengajaran pada hadis daripada firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 yang bermaksud adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siasat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam hukuman hudud ini bukanlah untuk dizalimi manusia, tetapi ianya sebagai peringatan tegas, mentarbiah dakwah dan kesedaran kepada hati dan jiwa supaya manusia berasa takut kepada siasat Allah di hari akhirat. Oleh itu, dengan perasaan takut ini dapat melahirkan iman dan takwa dan akan menghalang seseorang daripada melakukan kemungkaran yang mendatangkan dosa. Selain itu, antara salah satu tujuan hudud dijatuhkan adalah supaya pelaku kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan hukum hudud juga telah memberikan garis panduan kepada manusia dalam menjatuhkan sesuatu hukuman seiring dengan keadilan, tidak mengikut hawa nafsu. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih kepada kumpulan kedua kan ni? Betul. Okey. So sebab kita pun dah nak asar ni, so kita berhenti pukul 4.20, nanti kita sambung balik pukul 5 untuk kumpulan yang pertama dan saya akan sambunglah untuk chapter yang seterusnya insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa balik pukul 5 insya-Allah. Waalaikumsalam.